Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ala immah wal mahdiyin wa sallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keamanan dan kasih sayang kepada kesemua sidang penonton. Selamat menonton episod ini dalam program Khazanah Mahdi yang bertajuk Apakah Hijab diwajibkan Tuhan, di mana program Khazanah Mahdi adalah bertujuan untuk menyampaikan dan menjelaskan ilmu-ilmu dari para Mahdi AS yang merupakan para khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di zaman kita ini. Sidang penonton, di dalam episod ini kami akan membicarakan tentang hukum memakai tudung kepala ataupun hijab. Dari mana asalnya dan apakah ia merupakan satu kewajiban ke atas wanita yang sudah baligh. Tetapi sidang penonton, sebelum kami membicarakan perkara yang amat penting dan sensitif ini, kami ingin menyuarakan terlebih dahulu kekecewaan kami terhadap sikap dan pemikiran majoriti manusia. Adalah amat malang apabila kita mendapati bahawa apa juga perbincangan yang mempertikaikan aspek agama seolah-olah dilarang di dalam minda majoriti manusia dan penganut agama, terutamanya penganut agama Islam. Seolah-olah semua Muslim berfikiran bahawa bentuk Islam yang ada pada hari ini adalah bentuk yang terakhir dan yang paling benar. Walaupun Nabi SAW telah dengan jelas menekankan bahawa Islam berpecah menjadi 73 kumpulan dan hanya satu saja yang benar. Muslim menganggap adalah satu dosa yang besar, malah boleh murtad jika ada mana-mana Muslim yang mempersoalkan sesuatu aspek dalam Islam arus perdana ataupun melayani apa-apa perbincangan mengenainya. Kita akan mendapati manusia menganggap kebenaran sentiasa bersama mereka sehingga mereka melaknat dan mempersendakan serta membuat kesimpulan tanpa sebarang asas yang logik dan rasional. Lalu dengan kecoh, lalu dengan penuh kemarahan dan kebencian, mereka ini menuduh orang yang membangkitkan topik itu sebagai ejen Zionis, Illuminati, Yahudi atau salah satu daripada musuh Islam. Sidang penonton, seharusnya seseorang yang yakin dengan kebenaran yang dimiliki dan yang dipegangnya tidak perlu risau dengan apa-apa pun. Sebaliknya, dia seharusnya hanya fokus untuk menyelamatkan orang-orang yang disifatkannya sebagai salah dan sesat. Dan mereka yang mengadakan perbincangan tentang perkara ini atau yang membangkitkan persoalan ini sepatutnya mendapat hasil positif daripada perbincangan. Tetapi malangnya, sidang penonton, manusia sering tidak memberi perhatian terhadap keseluruhan topik dan tidak memberi perhatian terhadap fakta dan bukti. Tetapi sebaliknya hanya sekadar ingin melaknat, mengejek dan memfitnah pihak yang membangkitkan topik dan persoalan itu. Sesiapa saja yang membawa topik perbincangan yang dianggap bertentangan dengan Islam arus perdana akan dikecam, dituduh sesat dan mereka ini diugut akan dicederakan atau dibunuh, dan para mufti akan sibuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang menuduh mereka ini sebagai sesat dan ancaman kepada umat Islam dan negara. Sidang penonton, malang sekali sikap Muslim ini amat bertentangan dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW dan apa yang telah Nabi maklumkan kepada umatnya. Nabi SAW dan Ahlul Bait alaihissalam sering memberitahu kita agar mempersoalkan agama kita untuk kita lebih memahaminya. Walaupun sehingga kita dituduh sebagai gila. Tiada yang lebih penting bagi seseorang melainkan mengenali dan mencapai kebenaran. Tetapi bagaimanakah seseorang itu boleh mencapai kebenaran? Kepada penganut Kristian, mereka akan berkata, mengapakah seorang Yahudi
taksub dengan agama mereka, dan bagaimanakah Yahudi ini boleh menemui kebenaran tentang Jesus jika dia tidak mempersoalkan agama Yahudinya. Ya. Muslim Sunni juga akan berkata bagaimanakah seorang Kristian boleh mengenali kebenaran Muhammad jika dia tidak mempersoalkan naratif dirinya dan agama Kristian itu sendiri. Ya. Malangnya sidang penuntut, setiap penganut agama hanya menggalakkan penganut agama lain mempersoalkan agama-agama mereka, sedangkan setiap penganut agama itu sendiri berhenti di situ dan merasa tenang berada dalam zon selesa masing-masing. Tanpa mempersoalkan agama yang dianuti dirinya sendiri, setiap mereka hanya menuding jari dan menuduh agama lain sebagai sesat tanpa mempersoalkan agama mereka sendiri dan mencermin diri mereka sendiri. Begitu juga Muslim Syiah. Mereka suka menggalakkan Muslim Sunni agar mempersoalkan naratif agama Islam Sunni mereka, agar Muslim Sunni sedar bahawa terdapat konspirasi di dalam Islam dan Imam Ali AS dan Ahlul Bait AS telah dianiaya dan dibunuh. Tetapi mereka sendiri tidak mencermin diri mereka sendiri. Dan semua ini sidang penuntut adalah perkara dan realiti yang amat-amat mendukacitakan. Baiklah sidang penuntut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad a'imma wal mahdiyin wa sallim taslima. Di dalam sebuah riwayat ada menerangkan, iaitu sewaktu Al-Mahdi datang, tiada yang tinggal daripada Islam melainkan namanya, tiada yang tinggal daripada Al-Quran melainkan tulisannya. Masjid akan kosong daripada hidayah. Tetapi adakah kita benar-benar beriman dengan hadis ini? Jika kita beriman dengan hadis ini, maka tidak sepatutnya lagi kita menuju ke masjid. Dan kita tidak patut lagi menuju kepada orang-orang yang mengajar di dalamnya. Kita tidak patut mendengar kata-kata majoriti, kerana menurut Al-Quran jelas, mereka hanya akan menyesatkan manusia. Oleh itu, ketika Al-Mahdi datang, dia akan melakukan sesuatu yang sama seperti mana Nabi Muhammad SAW lakukan. Apakah yang bagi dia telah lakukan? Bagi dia telah memusnahkan semua yang datang sebelumnya dan menumbuhkan Islam yang baru. Hal ini bermakna keadaan di zaman Al-Mahdi adalah sama seperti zaman Nabi, iaitu mereka berada di dalam keadaan jahiliah. Pada hakikatnya mereka tiada agama. Tanpa mereka sedar. Ya, benar. Maka sekali lagi Al-Mahdi seperti mana Nabi terpaksa membawa Islam. Cuma perbezaan kali ini, situasi yang dihadapi oleh Al-Mahdi adalah lebih sukar. Bayangkan, manusia di zaman Nabi menyembah kayu dan batu. Sedangkan manusia di zaman Al-Mahdi menentang dengan menggunakan alasan-alasan agama. Baik, jadi adakah kerana ini semata-mata mereka menggunakan alasan-alasan agama, kita akan berhenti mencari kebenaran? Tidak. Baik. Topik yang akan kita bicarakan pada hari ini merupakan satu topik yang agak kontroversi. Kita akan bicarakan tentang hijab, atau mana masyarakat kita memanggilnya sebagai tudung. Ada yang memanggilnya sebagai himar. Bagi umat Islam, bertudung seolah-olah telah menjadi satu simbol. Jika kita melihat seorang yang bertudung, secara automatik kita akan memanggilnya sebagai seorang wanita muslimah. Kebanyakan ulama-ulama di dalam hampir setiap mazhab mengatakan bertudung adalah wajib. Merupakan perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Sesiapa yang melanggar perintah ini merupakan ahli neraka. Inilah yang dikatakan oleh mereka. Ada yang tidak bersetuju, kami sedar hal ini, tetapi cumalah segelintir. Secara umumnya, mereka berpegang bahawa berhijab merupakan fardu ain, iaitu wajib dibuat. Baik. Bagi golongan Kristian pula, kita boleh dapati biarawati mereka, iaitu nun, mereka juga bertudung. Di dalam gereja mereka juga terdapat gambar-gambar wanita yang bertudung yang mereka nisbahkan kepada Maryam, yang merupakan ibu kepada Nabi Isa AS. Dan di dalam Yahudi juga
kita boleh melihat di dalam masyarakat Yahudi mereka juga mengenakan tudung. Tidak semuanya, tetapi terutama kepada golongan Yahudi Ortodok. Tetapi tudung-tudung yang dikenakan oleh penganut-penganut agama ini mempunyai perbezaan. Baik. Di dalam Islam terdapat 3 jenis, iaitu pertama hijab. Hijab yang dipakai untuk menutup rambut. Kedua, himar. Himar seperti mana hijab tetapi bukan sekadar menutup rambut tetapi labuh sehingga ke paras pinggang. Ketiga adalah niqab yang menutup semua bahagian kecuali mata, dan terdapat ada banyak jenis, ada yang berjaring di bahagian matanya dan orang boleh orang tidak dapat melihat mereka sedangkan mereka boleh melihat orang yang berada di luar. Baik, manakala bagi Kristian pula mereka memakai sesuatu yang di antara khimar dan hijab tetapi bergantung kepada si pemakai. Di dalam Yahudi pula mereka memakai hijab, mereka memakai tudung, tetapi tudung yang mereka pakai itu masih lagi memperlihatkan rambut mereka. Dan ini bergantung kepada pemahaman aliran mazhab masing-masing. Baik. Jadi sidang penonton, sekali imbas, kita boleh katakan bahawa ini merupakan dalil yang kuat. Ini menunjukkan bahawa perintah ini datang daripada Tuhan kerana terdapat ke dalam ketiga-tiga agama, iaitu Islam, Kristian dan Yahudi. Tentulah para nabi iaitu Muhammad, Isa dan Musa memerintahkannya. Tetapi benarkah demikian? Okey. Saya akan serahkan kepada saudara Kashful untuk menerangkan lebih lanjut. Baik. Alhamdulillah. Sidang penonton, lanjutan dari apa yang telah disebutkan oleh saudara Ahmad Bukhari tadi. Jika kita jujur mengkaji, kita mengkaji dengan teliti dan kita menghormati akal dan minda kita, dan kita melakukan semua ini tanpa dipengaruhi kata-kata ajaran para ulama dan agamawan, kita akan mendapati bahawa Tuhan telah menurunkan syariat yang agak kompleks kepada Yahudi, Bani Israel ini melalui Musa AS. Sejak bermulanya Exodus ataupun hijrah keluar 600,000 Bani Israel daripada bumi Mesir, daripada penghambaan yang dilakukan oleh Firaun ketika itu. Dan syariat yang agak kompleks ini menyentuh pelbagai perkara, termasuk hukum tentang membunuh, mencuri, berzina, hukum tentang membunuh ternakan milik jiran dengan sengaja atau tidak sengaja, tentang muamalat jual beli, tentang hidup bermasyarakat dan sebagainya. Tetapi semua kandungan syariat dan isi Taurat tidak langsung mengandungi apa juga perintah yang mewajibkan hijab ke atas wanita Bani Israel. Tuhan tidak pernah menyuruh Musa AS mewajibkannya ke atas isteri dan anak perempuannya. Dan Musa sendiri tidak pernah mengarahkan perkara ini ke atas para pengikutnya di kalangan wanita Bani Israel. Oleh itu, dari mana asalnya konsep mewajibkan pemakaian tudung atau hijab ke atas wanita dalam agama Yahudi? Sidang penonton, ia sebenarnya berasal daripada ciptaan rekaan para ulama-ulama yang Yahudi yang kita panggil Rabbai Yahudi ini. Melalui ajaran dan penulisan mereka, di mana para Rabbai ini telah melakukan siri ijtihad, iaitu mereka menggunakan logik akal mereka dan analisa mereka terhadap kitab-kitab suci, dan mereka kemudian membuat kesimpulan sendiri ketika berdepan dengan perkara yang mereka katakan tidak dinyatakan secara khusus dalam syariat atau di dalam kitab suci mereka. Bagaimanakah mereka melakukannya? Mari kita lihat satu contoh. Sidang penonton, di dalam Taurat dan secara khususnya dalam kitab Bilangan ada menyebut jika seseorang suami, seorang lelaki ini merasa cemburu dan dia ni mengesyaki isterinya telah curang, tetapi dia ni, lelaki ini, suami ini tidak melihat dengan matanya sendiri dan tidak ada sebarang saksi, dan perasaan ini, cemburunya hanya bersandarkan perasaannya secara peribadi, walhal isterinya sendiri menafikan perkara itu. Lelaki ini, suami ini perlulah membawa isterinya kepada ketua pendeta di kuil. Dan setelah itu, ketua pendeta itu akan menguraikan atau membuka ikatan rambutnya dan menyuruh wanita itu membaca ayat laknat yang maksudnya lebih kurang
Jika saya berbohong sedangkan saya curang, saya akan menerima laknat Tuhan dan saya akan keguguran dan perut saya akan membusung. Dan wanita itu perlu mengakhiri ucapan ayat laknat ini dengan lafaz amin amin. Kemudian wanita ini akan diberikan minuman dengan campuran debu daripada kemah suci mengikut kepercayaan agama Yahudi, dan laknat akan menimpanya hanya sekiranya jika dia menipu. Jadi berdasarkan syariat ini, rabai-rabai ini telah membuat andaian dengan akal mereka yang cetek bahawa rambut wanita itu akan diuraikan, bermaksud sebelum kejadian itu wanita itu telah mengikat dan menutup rambutnya. Dan membuat rumusan dangkal bahawa para wanita di zaman dahulu menutup rambut mereka iaitu memakai hijab. Sidang penuntun, selain itu para rabai Yahudi ini juga menggunakan puisi Nabi Sulaiman AS sebagai dalil untuk mewajibkan pemakaian hijab. Di dalam puisi ini Nabi Sulaiman AS dikatakan menggambarkan tentang kekasihnya, dan beliau AS menggambarkan mata kekasihnya yang berada di sebalik tirai bagaikan merpati dan rambutnya bagaikan sekawanan kambing. Oleh itu, para rabai ini mengandaikan ungkapan rambut bagaikan sekawanan kambing sebagai bermakna rambut dapat merangsang nafsu seks lelaki, maka berdosa jika wanita tidak menutup rambutnya. Mereka juga merujuk kisah di dalam kitab Kejadian yang menyebut tentang seorang wanita yang beriman bernama Rebecca yang menghijab dirinya sebelum bernikah kerana rasa malu. Lalu mereka merumuskan bahawa Rebecca telah memakai hijab sedangkan dia belum berkahwin. Oleh itu sidang penuntun, apa yang jelas dan pasti ialah tidak wujud walau satu perintah yang jelas dan khusus dari semua kitab suci agama mereka tentang kewajipan memakai hijab ke atas wanita. Kerana itulah majoriti wanita Yahudi tidak memakai hijab pun sehingga sekarang. Sebaliknya, kewajipan memakai hijab ini hanyalah rekaan palsu yang dihasilkan daripada ijtihad, kajian sempit, kesimpulan dan fatwa sesat daripada para rabai Yahudi, iaitu golongan ulama-ulama mereka. Ya, baik. Baik. Jadi jelas sidang penonton berdasarkan penerangan saudara Kashfullah tadi, golongan Yahudi telah menjadikan hanyalah satu tradisi sesuatu kaum sebagai kewajipan agama. Jadi apa yang berlaku pada ketika itu, anak gadis mereka sebenarnya tidaklah memakai hijab, tetapi apabila mereka bernikah, mereka berkahwin, mereka pun memakai hijab sebagai simbol bahawa mereka sudah bersuami. Okay. Sama seperti mana orang sekarang menggunakan cincin, ataupun juga seperti mana masyarakat Melayu tradisi dahulu yang memakai kain pada kedudukan tertentu untuk menunjukkan bahawa status bujang, janda ataupun sudah menikah. Baik, seterusnya di dalam ajaran niqab juga terdapat diceritakan, di dalam ajaran Yahudi juga terdapat diceritakan mengenai niqab. Bukti ini kita boleh dapati di dalam Bible, di dalam kisah Tamar dan Judah. Kisahnya begini. Nabi Yakub AS memiliki seorang anak yang bernama Judah. Judah memiliki seorang anak lelaki yang dinikahkan kepada seorang wanita yang bernama Tamar. Tidak lama setelah bernikah, si anak meninggal. Okey. Jadi menurut undang-undang di dalam agama Yahudi, jika si suami mati dan isteri menjadi janda, saudara kepada si lelaki, si suami, si mati, hendaklah berkahwin dengan wanita tersebut untuk mendapatkan anak bagi wanita ini dari wanita ini. Dan anak itu akan membawa legasi nama atas nama saudaranya yang sudah mati. Baik. Maka Tamar dinikahkan kepada saudara si mati, iaitu anak Judah yang seterusnya, tetapi saudaranya ini tidak menyukai Tamar. Dia merasa terpaksa, maka apa yang dia telah lakukan? Dia telah menumpahkan benihnya di luar. Baik, supaya Tamar tidak hamil. Hal ini mendatangkan kemurkaan Tuhan kerana perbuatan ini merupakan satu pemberontakan di sisi Tuhan.
Seseorang yang tidak mahu menikahi jandanya perlulah dihukum. Menurut agama Yahudi, undang-undang mereka, dia hendaklah dibawa kepada ketua agama yang akan menasihatinya. Tetapi jika dia tetap tidak dapat menerima nasihat tersebut, mereka akan membawa wanita dan wanita tersebut akan meludah ke muka si lelaki. Sebab apa? Sebab yang dilakukan itu merupakan sesuatu perkara yang amat memalukan. Kemudian selipernya akan diambil sebelah dan secara ringkas saja dia akan dipulaukan. Baik, jadi anak Judah dia merasa terpaksa, dia tetap enggan, Tuhan murka kepada dia dan mengakibatkan dia mati. Okey, baik sidang penonton. Kini sudah 2 orang anak Judah, iaitu suami kepada Tamar sudah meninggal, mati. Kemudian Judah masih memiliki seorang anak lelaki yang lain yang merupakan anaknya yang terakhir. Apa yang berlaku? Tamar pergi kepada Judah, iaitu mertuanya, dan mengingatkannya bahawa kini merupakan tugas anaknya yang seterusnya. Tetapi di dalam fikiran Judah tidak lagi ingin menikahkan anaknya yang seterusnya kepada Tamar kerana dia merasakan seolah-olah Tamar merupakan seorang wanita yang membawa nasib malang. Okay. Jadi Judah setelah menyuruh Tamar kembali kepada rumah ibu bapanya dan memberi pelbagai-bagai alasan, suruh berkabung dan berjanji bahawa satu hari nanti. Tetapi Tamar sedar bahawa Judah sebenarnya tidak ingin menikahkan, tidak ingin melakukan apa yang sepatutnya yang dituntut oleh di dalam agama. Okey, jadi Tamar merasa kecewa, dia merasa dipermalukan dan dia inginkan maruahnya kembali. Baik. Apa yang Tamar lakukan? Dia balik, ditukar pakaiannya. Pakaiannya tidak diberitahu bagaimana menurut Bible. Baik. Tetapi diberitahu bahawa dia menutup wajahnya secara penuh seperti mana? Niqab. Okey, muka dia tertutup penuh menurut Bible. Pakaian ini merupakan satu pakaian bagi golongan pelacur. Jadi di dalam ajaran Yahudi, menurut Yahudi, okey, niqab merupakan pakaian bagi golongan pelacur. Merupakan simbol bagi kepada pelacur. Okey. Mengapa? Kerana para pelacur ketika di zaman itu, mereka tidak ingin menunjukkan wajah mereka. Okey, perbuatan mereka merupakan sesuatu yang memalukan. Jadi naturally secara semula-jana mereka ingin menyembunyikan identiti mereka. Dengan ini pelanggan mereka tidak dapat mengecam mereka. Baik. Jadi kita perlu fahami bahawa cara fikir orang di zaman tersebut tidak sama dengan orang di zaman kini. Okey, pelacur di zaman moden mereka akan memakai pakaian yang singkat yang mendedahkan tubuh, tetapi pada zaman tersebut mereka tidak ingin melakukan demikian, mereka ingin menutup semuanya, kan? Jadi inilah sejarah ringkas tentang hijab di dalam Yahudi, niqab utamanya. Okey, bukanlah merupakan ajaran yang sebenar-benarnya, hanyalah kesimpulan daripada para rabai-rabai. Tuhan tidak pernah memerintahkan untuk memakai hijab. Hijab adalah simbol bagi wanita yang sudah berkahwin. Bahkan tidak semua pun Yahudi yang mengamalkannya. Walaupun ada terdapat di dalam Bible, hanyalah sebagai simbol kepada pelacuran, iaitu niqab. Baik, berbalik kepada kisah Tamar tadi. Okey, Tamar akhirnya mengandungkan anak kepada Judah dan Judah ketika itu, Tamar ketika itu telah mengambil cop mohon dan tongkat Judah supaya Tamar dapat buktikan bahawa siapa anak kepada kandungannya jika berita kehamilannya tersebar. Jadi Judah tidak boleh menuduhnya sebarangan dan dengan berita ini Judah akhirnya terpaksa melindungi Tamar dan kembali mengambilnya masuk ke dalam rumah ahli keluarganya. Dan untuk pengetahuan sidang penonton, dari anak inilah lahir keturunan yang akhirnya melahirkan
Nabi Isa alaihissalam. Sidang penonton, setelah jelas bahawa menutup kepala atau hijab ni, berhijab ni, pemakaian hijab ni hanyalah satu tradisi budaya dan bukanlah kewajipan dari zaman Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana pula dengan ajaran Kristian? Mungkin ada yang mendakwa Isa alaihissalam ada menyebut tentang kewajipan berhijab ke atas wanita. Contohnya kenapa nun atau biarawati di gereja-gereja memakainya. Sidang penonton, kita perlu bertanya apakah perintah ini terdapat dalam perjanjian dan syariat Isa AS itu sendiri. Apa yang menarik ialah jika kita melihat dengan teliti dan mengkaji Injil Perjanjian Baru, sama ada kitab Matthew, Mark, Luke atau John, kita akan mendapati bahawa tidak ada satu pun ucapan Isa AS yang menyebut tentang perintah dan kewajipan berhijab ke atas wanita. Oleh itu, dari mana datangnya perintah berhijab di dalam agama Kristian itu sendiri yang ada kini ni? Sidang penonton, jika kita mengkaji, kita akan mendapati bahawa ianya sebenar datang daripada seorang yang bernama Paul laknatullah. Sidang penonton, setelah peristiwa penyaliban Isa AS, Paul telah mendakwa bahawa dia adalah salah seorang daripada 12 murid-murid atau Hawariyun kepada Isa AS. Kita sedia tahu bahawa salah seorang daripada Hawariyun ini, iaitu Judas Iskariot, telah mengkhianati Isa AS dan telah digantikan agar mencukupkan kembali jumlah 12 Hawariyun. Tetapi yang menggantikan Judas Iskariot laknatullah ini adalah Matius dan bukannya Paul. Jadi sidang penonton, sebelum peristiwa salib, Paul ni yang berbangsa Yahudi ni adalah seorang yang sangat bencikan agama dan penganut Kristian, dan dia ni telah membunuh penganut-penganut Kristian dengan jumlah yang agak ramai ketika itu. Dia membunuh siapa saja yang mengikut Isa AS. Tetapi pada suatu hari selepas peristiwa penyaliban, dia telah mendakwa mendapat wahyu dalam penglihatannya, dan di mana kononnya datang kepadanya Isa AS yang memberitahu dia bahawa dirinya itu adalah anak murid kepada Isa AS yang menggantikan Judas Iskariot laknatullah. Jadi dia mula mengaku sebagai murid kepada Isa, tetapi sidang penonton, dia sendiri tidak sehaluan dengan para murid Isa AS yang lain. Dia jelas tidak sependirian dengan Simon Peter AS yang jelas telah dilantik Isa AS sendiri sebagai pewaris dan pengganti Isa AS. Injil Perjanjian Baru banyak mencatatkan perselisihan di antara Paul dengan Simon Peter. Malah Paul ini tergamak menuduh Simon Peter AS sebagai munafik. Walhal dia sendiri adalah munafik dan sering membantah Simon Peter mengenai kaedah bagaimana untuk menjadi seorang Kristian yang sejati. Simon Peter ini dia mengajar, Simon Peter AS mengajar bahawa berkhatan adalah wajib ke atas semua lelaki. Tetapi Paul berkata tidak wajib dan ianya tidak perlu dilakukan. Oleh itu Paul inilah sebenarnya yang telah menyebabkan kerosakan agama Kristian dan ajaran Isa AS, dan telah menyebarkan agama yang dah korup ini, yang dah rosak ini ke seluruh Eropah. Dia merupakan punca kepada versi Kristian yang wujud kini, iaitu versi agama Kristian yang tunduk akur kepada pemerintah. Paul juga mengajar bahawa ketaatan kepada kepada perintah Tuhan adalah tidak penting. Apa yang penting bagi Paul hanyalah mempercayai Isa AS adalah Tuhan, dan beliau AS disalib demi menebus dosa-dosa manusia, dan bagi Paul ini sudah memadai. Malah sidang penonton, terdapat juga satu syariat rekaannya, iaitu beliau telah mewajibkan wanita-wanita memakai tudung kepala dan berhijab. Dia sering menegaskan perkara ini sehingga dia berkata jika seorang wanita tidak mahu menutup rambutnya, kepalanya perlu dicukur hingga botak
Dan dia membuat kesimpulan ini berdasarkan kenyataannya sendiri bahawa lelaki tidak boleh memakai topi. Kerana katanya memakai topi akan menyinggung Tuhan, menyebabkan Tuhan marah. Kerana Tuhan dikatakan berada di atas lelaki dan tidak ada apa-apa di atas lelaki kecuali Tuhan. Tetapi menurut Paul, lelaki berada di atas wanita, maka wanita wajib memakai penutup kepala. Sidang penonton, kita perlu ingat bahawa Paul ini adalah seorang Yahudi dan di dalam tradisi Yahudi, penutup kepala merupakan simbol bahawa seorang wanita tersebut telah menjadi milik seseorang lelaki atau telah menjadi isteri orang. Oleh kerana itu, Paul mengatakan semua wanita berada di bawah lelaki dan mereka, yakni wanita-wanita, perlu memakai penutup kepala. Tanpa membawa apa juga bukti dari ajaran Isa AS dan tanpa menyebut apa-apa ayat daripada mana-mana kitab suci. Dan dia hanya berlandaskan pandangan peribadinya semata-mata berdasarkan tradisi dan budaya lama Yahudi, lalu menjadikannya syariat dan kewajipan ke atas wanita Kristian. Sidang penonton, inilah asal-usul pemakaian hijab di dalam agama Kristian yang merupakan rekaan seorang munafik bernama Paul. Laknatullah. Baiklah sidang penonton. Seterusnya, bagaimana pula dengan Islam? Apakah dasar kepada pemakaian hijab atau tudung di dalam Islam? Baik, tidak seperti mana Yahudi dan Kristian, umat Islam mereka selalu menggunakan satu ayat yang menurut mereka jelas bahawa Tuhan melalui utusannya di dalam Al-Quran telah memerintahkan bagi kaum wanita untuk memakai hijab. Ayat tersebut menyebut bahawa para wanita hendaklah menutup dengan himarnya ke atas juyub. Okey. Ayat tersebut okey. Apakah makna juyub? Juyub kalau kita rujuk kepada kamus, okey, bermaksud saku ataupun poket, iaitu bahagian pakaian yang berlubang. Okey, yang berlubang. Okey. Dan terdapat satu lagi ayat yang lain yang menyebut kalimah yang sama tetapi dalam bentuk kata nama tunggal, iaitu dengan lafaz jaib. Jaib, kalimah jaib. Okey. Iaitu ayat di mana ketika Allah menyuruh Nabi Musa AS untuk meletakkan tangannya di dalam baju, okey, di dalam jaib, okey. Iaitu bahagian di dalam baju, dan apabila Nabi Musa menarik keluar tangannya akan menjadi bersinar. Okey. Di zaman itu lelaki boleh melakukan hal tersebut, itu masukkan tangan ke dalam baju, begitu juga wanita. Dan jadi Tuhan memerintahkan agar menarik himar ke atas al-jaib, juyub, iaitu kawasan baju, itu baju. Okey. Baik. Persoalannya, bagaimanakah sepatutnya himar ataupun hijab tersebut? Okey, sememangnya umat Islam daripada dahulu sehingga sekarang tidak pernah bersetuju bagaimana ataupun memiliki bukti yang benar-benar jelas tentang rupa ataupun bahagian mana yang perlu ditutup. Sebahagiannya merujuk kepada ayat tadi, okey, iaitu wanita hendaklah menarik himar ke atas dada, juyub, okey. Mereka memahami ayat itu bahawa sememangnya tudung kepala yang mereka telah pakai untuk menutup kepala, kemudian mereka belum melabuhkan sehingga menutup rambut sehingga ke paras pinggang. Baik. Dengan ini mereka telah melakukan satu kesimpulan seperti mana para rabai-rabai Yahudi yang seperti mana saudara Kashfullah telah kisahkan tadi. Okey, terdapat golongan lain pula mengatakan terdapat riwayat yang menyebut para sahabat mengatakan bahawa wanita itu semuanya adalah aurat, termasuk wajah. Okey. Maka bagi golongan ini, hijab hendaklah menutup semuanya, termasuk rambut, mata dan dada. Okey. Serta muka. Bagi golongan ini, nikab adalah wajib bagi mereka. Nikab adalah hijab. Okey, nikab adalah hijab yang paling sempurna bagi mereka. Tetapi ada segolongan yang lain pula mengatakan bahawa tidak, muka dan tangan
tidak perlu ditutup. Okey, mereka berdalilkan kepada sebuah hadis oleh sahabat yang lain pula, okey, yang mengatakan bahawa dia mendengar Nabi berkata bahawa wanita semuanya aurat kecuali muka dan tangan. Okey, dan sahabat itu menunjukkan ke arah tangannya. Okey, kemudian ada satu lagi golongan yang lain mengatakan bahawa sewaktu sahabat tersebut menunjukkan muka ke arah tangannya, sahabat itu juga menunjukkan ke arah rambutnya. Okey, jadi dengan ini mereka berdalil bahawa rambut juga tidak termasuk. Okey, jadi secara umumnya sememangnya umat Islam secara di seluruh dunia berpegang bahawa wajib untuk menutup rambut. Mereka mengatakan Tuhan memerintahkan hijab dengan alasan kerana wanita merupakan sesuatu yang dapat membangkitkan syahwat lelaki. Okey. Oleh itu wanita perlu menutup diri mereka agar lelaki tidak tergoda. Manakala golongan yang lain pula mengatakan hijab adalah untuk melindungi diri mereka sendiri, untuk melindungi wanita, kerana terdapat satu ayat Al-Quran yang menyebut bahawa agar itu lebih suci bagi kamu. Sekali lagi mereka telah melakukan satu kesimpulan yang terlampau mudah. Tetapi daripada Nabi Muhammad sendiri tiada riwayat yang khusus, okey, yang jelas bagaimana rupa hijab itu sepatutnya dan bahagian apakah yang patut ditutup. Semuanya hanyalah kesimpulan daripada masing-masing punya pendapat dan daripada golongan masing-masing. Ya. Alhamdulillah. Sidang penonton, terdapat satu riwayat tentang Umar ibnu Al-Khattab yang kami rasa akan mengejutkan ramai Muslim Sunni. Kerana bagi Muslim Sunni, Umar ini adalah seolah-olah simbol dan tokoh yang kononnya sangat melindungi wanita. Umar kononnya dipercayai sangat menekankan agar wanita memakai hijab sebagaimana kehendak Paul laknatullah. Tetapi apakah ia untuk melindungi dan untuk menjaga maruah wanita? Sidang penonton, suatu hari mengikut riwayat ini, seorang wanita berjalan melintasi Umar dan ketika itu wanita ini sedang memakai hijab yang menutup rambutnya. Lalu Umar telah menghentikan wanita itu dan bertanya kepada wanita itu. Dia bertanya, apakah kamu wanita yang merdeka? Lalu wanita itu menjawab, tidak. Umar berkata, pemakaian hijab hanyalah untuk wanita merdeka. Lalu Umar telah memukul wanita tersebut dan memaksa wanita tersebut menanggalkan hijabnya. Kerana dia adalah seorang wanita berstatus hamba abdi. Jadi sidang penonton, hal ini sebenarnya adalah berkaitan status wanita di dalam masyarakat ketika itu. Sebagaimana di dalam tradisi Yahudi, iaitu anak gadis tidak boleh berhijab, tetapi yang sudah bersuami mestilah berhijab. Di sini hijab dibenarkan ke atas wanita berstatus merdeka, tetapi dilarang ke atas wanita berstatus hamba abdi. Kerana aurat bagi wanita berstatus hamba abdi adalah berbeza dengan wanita merdeka. Bagi wanita berstatus hamba abdi, aurat mereka hanyalah daripada perut hingga ke lutut mereka. Kerana sepanjang dinasti Islam ketika itu, wanita berstatus hamba adalah apa yang kita panggil sebagai topless, iaitu bahagian kepala mereka, bahagian leher mereka, bahagian dada hinggalah ke perut adalah terdedah. Selama tempoh yang lama, wanita-wanita hamba abdi mereka ni dijual di pasar-pasar dalam keadaan bogil atau separa bogil, dan banyak lukisan yang menunjukkan hal ini, yang turut melibatkan kanak-kanak perempuan di bawah umur. Cuma kita boleh tunjukkan beberapa gambar kerana melibatkan kanak-kanak. Tapi jika sidang penonton melayari internet, anda boleh jumpa banyak lagi gambar-gambar kanak-kanak perempuan yang didagangkan, dijual dalam keadaan aurat mereka terbuka semasa dinasti Islam terdahulu.
Jadi sidang penuntut, terdapat banyak juga gambar di dalam internet yang menunjukkan wanita hamba abdi di masa dinasti Uthmaniyah melayani tuan-tuan mereka, dan mereka ni dipaksa berjalan di dalam istana atau di rumah-rumah tuan mereka dalam keadaan bogel atau separa bogel. Dan mereka ini dijual di pasar-pasar secara terbuka. Oleh itu, sidang penuntut, jika alasan mewajibkan wanita berhijab adalah untuk melindungi wanita dan maruah mereka dan untuk mengelakkan nafsu seksual lelaki terhadap wanita dirangsang, kami mengatakan bahawa alasan-alasan itu semua tidak masuk akal, kerana wanita-wanita yang berbogel atau separa bogel ada di merata-rata tempat di dalam sejarah dinasti-dinasti Islam selepas kewafatan Rasulullah. Dan alasan-alasan itu tidak ada kena-mengena langsung dengan usaha untuk melindungi wanita. Ya. Baik, sidang penonton. Oleh itu, apakah sebenarnya yang Tuhan mahukan daripada kita, daripada hamba-hambanya? Di dalam Al-Quran, Injil dan Taurat, Tuhan memerintahkan lelaki dan wanita agar berpakaian sopan dan merendahkan diri mereka dan mempunyai perasaan malu serta menjadi manusia yang terhormat dan bermaruah tinggi. Tuhan mengharamkan baik lelaki dan wanita dari perlakuan yang tidak berakhlak dan tidak senonoh dan lucah. Tetapi sidang penonton, tidak wujud apa juga perintah yang jelas dan khusus dari Tuhan yang mewajibkan wanita berhijab dan menutup rambut. Perintah mewajibkan wanita berhijab tidak wujud dalam mana-mana ajaran agama, sama ada agama Yahudi, agama Kristian maupun Islam itu sendiri. Apa yang kita temui di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran ialah ada sebilangan para wanita di sepanjang zaman para nabi dan rasul yang menutup rambut mereka berlandaskan tradisi masyarakat. Malah terdapat bukti bahawa sebelum Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi pada usia baginda 40 tahun, ada sebahagian wanita yang memang telah menutup diri mereka atau memakai hijab. Dan amalan ini dipraktikkan oleh ahli keluarga Nabi. Ini adalah sunnah keluarga Abdul Muttalib. Ya. Di mana para wanita dari keluarganya mengamalkan sunnah ini, dan Nabi Muhammad SAW meneruskan sunnah dan tradisi keluarganya ini. Di mana Fatimah Zahra alaihissalam, Siti Khadijah alaihissalam dan Zainab alaihissalam, kesemua mereka memakai hijab yang penuh. Oleh itu, sidang penonton, kami tegaskan berdasarkan segala bukti dan nas bahawa pemakaian hijab ke atas wanita adalah pilihan dan bukannya kewajipan. Baik. Jadi jelas berdasarkan penerangan saudara Kashfullah tadi bahawa hijab hanyalah satu pilihan, bukannya satu kewajipan. Maka kita perlu bezakan, pertama wanita yang berhijab dengan pilihannya sendiri, wanita yang mengikuti tradisi masyarakatnya seperti mana Rebecca, dan seterusnya wanita-wanita yang sememangnya merupakan ahli keluarga kepada sebahagian keluarga Nabi dan para Rasul, berbanding dengan mengatakan bahawa ianya memang merupakan satu kewajiban daripada Tuhan. Baik, tetapi sidang penonton, jangan salah faham, kami katakan hijab merupakan sunnah, bahkan merupakan sunnah yang sangat indah. Jika seseorang wanita ingin memakai hijab, dia boleh memakai hijab. Jika dia tidak ingin rambut atau mana-mana bahagian tubuhnya dilihat, sememangnya dia mempunyai hak untuk memakai hijab. Okey, tetapi tidak boleh memaksa, menakut-nakutkan sehingga melakukan keganasan, sehingga membuatkan mereka berfikir mereka akan ke neraka jika tidak memakainya. Sedangkan kita tahu bahawa para wanita yang berada di sekeliling Nabi sendiri pun tidak memakainya. Ini sampaikan ada yang memaksa anak kecil yang berusia 2 hingga 3 tahun untuk memakai hijab. Menjadikannya satu kewajipan sehingga memukul, sedangkan tiada dasar daripada mana-mana kitab suci, melainkan hanyalah tradisi orang-orang Yahudi, tradisi Paul, tradisi Umar, seperti mana yang diterangkan oleh saudara Kashfullah tadi. Okey, jika seseorang itu hamba, dipukul pula agar untuk tidak memakainya. Jadi ini sesuatu yang kita tidak boleh terima.
Okey, akhir kata saya ingin nukilkan ucapan Imam Ahmad Al-Hasan bin Salam wa Rahmah telah berkata, hijab merupakan sunnah Abdul Muttalib dan sunnah sebahagian Nabi-Nabi, tetapi tidak akan pernah menjadi sebahagian daripada hukum ilahi yang diberikan kepada manusia sejak Adam hingga seterusnya sepanjang zaman. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sidang penonton. Kita telah pun tiba di penghujung rancangan ini. Sukacita kami ingin memaklumkan dan menjemput sidang penonton semua untuk melayari laman sesawang kami di dalam bahasa Inggeris dan menyertai forum-forum Telegram kami di dalam bahasa Inggeris dan juga di dalam bahasa Malaysia. Pautan-pautan kepada semua ini kami sediakan di dalam ruangan deskripsi ya. Dan anda semua insya-Allah boleh memuat turun kitab The Goal of the Wise di hadapan ini secara percuma melalui laman rasmi kami di www.theahmadiyareligion.org. Kitab ini telah dikarang oleh Abdullah Hashim Abad Al-Sadiq alaihissalam yang merupakan Al-Qaim daripada keluarga Muhammad. Dan insya-Allah versi kitab ini di dalam bahasa Malaysia akan kami terbitkan dalam masa terdekat. Sehingga bertemu lagi, kami Ansar Imam Al-Mahdi alaihissalam mengucapkan berbanyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.